Bila naik saja matahari daripada sebelah barat, hati ni dikunci, diteri, pateri, ditutup. Benda yang ada dalam hati kita, tuan-tuan, muslim-muslimat, masa tu itulah yang akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa tu kita beriman, kalau masa tu kita taat, masa tu kita patuh, masa tu ibadat kita yang kita lakukan, pada masa itulah itu yang dikira. Tetapi sekiranya pada waktu tersebut amalan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam kita hanya sekadar di mulut, iman kita hanya dilafazkan di lidah, tanpa adanya amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keadaan hati kita dipatri, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Memadailah manusia dengan amalan yang telah dilakukan sebelumnya, yakni apabila seseorang yang kafir mengaku beriman, pada masa itu tidaklah diterima imannya. Disertakan adapun orang-orang yang beriman sebelumnya, disertakan pula dengan amalan yang soleh, maka ia mencapai suatu kebaikan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya seluruh sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah rahmat daripadanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita memulakan hari kita dengan kita berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung kembali, iaitu kitab Al-Iman Biyaumil Akhirati, kitab beriman pada hari akhirat, yang mana insyaAllah kita akan melihat kepada alamat-alamat besar hari kiamat. Yang sebelum ini kita telah melihat alamat yang keempat, tanda besar hari kiamat,
iaitu keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Adapun insya-Allah kita akan melihat tanda yang kelima. Tanda yang kelima ini ialah naiknya matahari daripada sebelah barat. Firman Allah Ta'ala, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Allah menyebut di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158 yang bermaksud pada hari datangnya beberapa ayat, yakni tanda daripada Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya yang ia belum beriman sebelum itu, dan ia belum mengusahakan kebaikan pada masa imannya. Katakanlah, tunggulah oleh kamu, sesungguhnya kami pula menunggu pula. Di mana para alim ulama menegaskan tentang ayat dalam surah Al-An'am, iaitu ayat yang ke-158 ini, yang dimaksudkan dengan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana datang beberapa ayat tanda daripada Tuhan itu. Yang dimaksudkan dengan ayat tanda-tanda itu ialah tanda hampirnya kiamat. Yang dimaksudkan di sini ialah tanda hampirnya kiamat. Di antara tanda hampir kiamat itu ialah terbitnya, munculnya matahari daripada sebelah barat. Matahari daripada sebelah barat. Apabila naiknya matahari daripada sebelah barat, Allah menyebut lam takun amanat la yanfa'u nafsan imanha lam takun amanat min qabl. Allah menyatakan tidak akan bermanfaat apa-apa yang belum beriman daripada sebelumnya. Maknanya orang-orang kafir yang tidak beriman, apabila naik matahari daripada sebelah barat, bila dia melihat matahari itu naik, apabila dia beriman, maka imannya tidak akan memberi manfaat. Taubatnya tidak akan diterima. Adapun orang-orang yang beriman, amanat min qabl, dia beriman sebelum itu, tetapi dia tidak melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, maka tidak akan juga memberi manfaat. Kebaikan, kebajikan, ketaatan orang-orang yang beriman yang dilakukan selepas daripada terbitnya matahari daripada sebelah barat. Para ulama menegaskan bahawa di antaranya disebut dalam hadis-hadis yang sahih tentang dalil terbit matahari daripada sebelah barat. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu
hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at waraha an-nasu amanu ajma'un wa dzalika hin la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak berlaku kiamat hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, sehingga matahari itu terbit daripada sebelah barat. Maknanya kiamat tak akan berlaku kecuali tunggu terbit matahari daripada sebelah barat. Sekarang matahari terbit daripada timur, tenggelam daripada sebelah barat. Dia akan jadi terbalik nanti. Fa iza tala'at, apabila matahari itu terbit, yakni daripada barat, wa ra'ahan nasu, manusia dia akan lihat, semua akan lihat, akan melihat matahari itu terbit daripada barat dalam keadaan yang sangat terkejut, dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan yang menakutkan. Pakak tengok, amanu ajma'un, semua manusia itu beriman. Aman, masing-masing menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana melihat ini adalah tanda kiamat yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, yang sebelum ni tak percaya, yang sebelum ni tak yakin, yang sebelum ini mereka mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menzalimi umat Islam. Mereka membakar Quran, nolak hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tiba-tiba bila masa tiba waktu matahari dan terbit daripada barat, maka mereka semuanya beriman. Amanu ajma'un. Wa dzalika hin, ketika itu Nabi sebut, pada waktu tersebut, la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan oleh orang yang beriman pada waktu tersebut, selepas matahari terbit daripada barat, la yanfa'u, tidak akan memberi apa-apa manfaat sedikit. Yang bertaubat imannya tidak akan diterima. Dia bertaubat, tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam takun amanat min qabl, imannya tidak memberi manfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, dan ia juga tidak berusaha untuk melakukan kebaikan di dalam keadaan dia beriman. Orang yang beriman, dia tak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila terbit matahari sahaja daripada barat, baru dia sedar, baru dia nak berpusu-pusu buat kebaikan, kebajikan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan dia sebelum tu memang beriman, tapi dia lalai sebelum daripada terbit matahari daripada barat. Bila dia lihat saja matahari itu terbit, kan tuan, kejar nak pergi masjid, kejar nak duduk dalam majlis ilmu, kejar nak buat sedekah, harta-harta tu waktu keluar habis nak bagi sedekah, nak buat kebaikan. Pada waktu tersebut kebaikannya tidak akan dikira, dihitung, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pada masa itu ditutup pintu taubat. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha fataha baban qabla al-maghribi arduhu sab'una aman lit-taubati la yukhlaqu hatta tatlu'a asy-syamsi minhu." Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahihahu An-Nasa'i wa Ibnul Majah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka satu pintu di sebelah barat. Luasnya 70 tahun. Iaitu pintu untuk bertaubat. Ia tidak ditutup sehingga matahari naik daripadanya. Satu pintu Allah Ta'ala buka khusus untuk hamba-hambanya bertaubat kepadanya. Dan pintu itu tidak sesekali ditutup. Ianya ditutup apabila matahari terbit daripada sebelah barat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal hijrata khaslatan, ihdahuma tahjurus sayyi'at, wal ukhra tuhajaru ila Allah wa rasulih, wa la tunqata ma taqabbaltu at-taubata tuqabbila hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at tab'un 'ala kulli qalbin bima fi wa kafan nasul 'amalu." Rawahu Ahmad. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya hijrah itu adalah merupakan dua perkara, khaslatan, dua benda. Yang pertama yang dimaksudkan dengan hijrah ialah meninggalkan segala as-sayyi'at. Sayyi'at ni benda buruk, benda tak molek. Dalam arti kata yang lain, as-sayyi'at adalah dimaksudkan dengan dosa. Meninggalkan segala dosa. Perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tuan-tuan muslim-muslimat perkara itu terkandung dalam Quran ataupun perkara itu as-sayyi'at, dosa itu yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain ialah yang dimaksudkan dengan hijrah ialah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan ia tidak putus selagi diterima taubat, dan taubat itu sentiasa diterima. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Taubat ni Allah Ta'ala tak tutup. Setiap waktu, saat, pintu taubat ini sentiasa terbuka dengan luas. Yang menjadi persoalan ialah kita ni, tuan-tuan, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dia mengaku beriman, terpulang kepada diri kita masing-masing. Sama ada kita ingin menyahut seruan Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada hamba-Nya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala seru, tuan-tuan, bagi tawaran pada kita, tubu, perintah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bila? Setiap waktu. Tak ada waktu penamat, tak ada waktu penutup.
Siang, malam, pagi, petang. Tak ada waktu khusus tertentu. Yang Allah Ta'ala perintahkan tubuh bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pintu taubat ini akan ditutup sehinggalah matahari naik daripada sebelah barat. Apabila ia naik daripada sebelah barat, dimeteraikan hati, makna dikhatam, ditutup hati itu menurut apa yang ada di dalamnya pada masa itu. Bila naik saja matahari daripada sebelah barat, hati ini dikunci, diteri, pateri, ditutup. Benda yang ada dalam hati kita, tuan-tuan, muslim-muslimat, masa itu, itulah yang akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa itu kita beriman, kalau masa itu kita taat, masa itu kita patuh, masa itu ibadat kita yang kita lakukan, pada masa itulah itu yang dikira. Tetapi sekiranya pada waktu tersebut amalan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam kita hanya sekadar di mulut, iman kita hanya dilafazkan di lidah, tanpa adanya amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keadaan hati kita dipatri, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Memadailah manusia dengan amalan yang telah dilakukan sebelumnya, yakni apabila seseorang yang kafir mengaku beriman, pada masa itu tidaklah diterima imannya. Disertakan adapun orang-orang yang beriman sebelumnya, disertakan pula dengan amalan yang soleh, maka ia mencapai suatu kebaikan yang besar. Jika sekiranya ia telah melakukan dosa, lalu ia bertaubat pada masa itu, taubatnya tidaklah diterima lagi. Peristiwa naik matahari daripada arah barat amatlah mengejutkan manusia. Peristiwa ini sangat mengejutkan manusia, sehingga manusia menjadi kacau bilau, manusia menjadi keadaan yang tidak boleh digambarkan. Setelah itu matahari, setelah ketika waktu sebelum tu matahari macam biasa terbit, timur turun barat, timur turun barat, tenggelam. Tiba-tiba akan ada suatu masa ketika matahari akan terbit daripada barat dan tenggelam daripada timur, maka ia adalah satu peristiwa yang amat mengejutkan kepada seluruh umat manusia, yang menunjukkan tanda besar tentang hari kiamat. Seterusnya, tanda yang keenam, keluarnya sejenis binatang daripada bumi yang disebut sebagai ad-dabah. Ini tanda yang keenam. Ad-dabah yang dimaksudkan dengan ad-dabah ini ialah binatang yang melata di atas muka bumi. Dia berjalan atas bumi. Termasuk binatang itu yang berkaki dua ataupun yang berkaki empat. Ini dalam maksud ad-dabah. Yang dimaksudkan dabah. Dalam peristiwa ad-dabah ini, ada yang menyebut dia muncul di Mekah. Ada pendapat muncul di Mekah, iaitu di Bukit Safa. Ada yang menyebut di Jabal Qubais. Jabal Qubais ni dia dekat dengan dataran tu, Mekah tu. Sekarang Jabal Qubais ni didirikan istana mamlakah
Raja Saudi. Ada istana situ, tempat persinggahan raja-raja orang besar yang dia nak umrah haji di Mekah, dia akan menginap di atas Jabal Qubais. Ada setengah riwayat Jabal Qubais ini juga tempat di mana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan terbelah menjadi dua di Jabal Qubais. Ada yang dapat di Jabal Qubais Ad-Dabbah ini keluar. Apabila hampir kiamat, berlaku satu lagi peristiwa yang besar, iaitu keluarnya sejenis binatang daripada bumi yang belum pernah dilihat oleh manusia. Dabbah ni binatang yang tak pernah dilihat. Ada yang kata binatang ini bersayap, berkaki dua, bersayap. Ada setengah ulama menyatakan binatang ini mempunyai ciri-ciri warna semua binatang atas muka bumi. Warna dia semua binatang atas muka bumi ada pada dabbah. Tapi dia jenis binatang yang tak pernah dilihat oleh manusia. Di mana binatang itu bercakap dengan bahasa yang fasih. Binatang ni boleh bercakap. Itu beza dengan binatang-binatang yang lain. Dahlah tak boleh dilihat. Bila dia muncul, tak pernah dilihat oleh manusia, dia muncul, dia boleh bercakap. Cakap dengan fasih, dengan bahasa manusia, yang mana dia boleh menyatakan bahawa manusia itu telah beriman ataupun tidak. Dia boleh beza. Ulama menyatakan orang-orang yang beriman disapu mukanya, lalu dia beriman, menunjukkan dia beriman, jelas dia beriman. Orang-orang kafir, dia ketuk kepalanya, nyatakan dia membawa tongkat Nabi Musa AS, dan dia memakai bawa cincin Nabi Allah Sulaiman AS. Ini di antara pendapat-pendapat. Dengan tongkat tu dia ketuk kepala orang kafir, menzahirkan orang kafir yang menyembunyikan kekafiran dia, orang munafik, maka dizahirkan munafik dan kekafirannya. Menurut zahir hadis yang menceritakan peristiwa ini, ianya berlaku setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, sebelum sedikit atau selepas sedikit daripada naiknya matahari daripada sebelah barat. Bila dabbah ini akan muncul, itu menjadi khilaf di kalangan para alim ulama. Ada alim ulama khilaf di situ yang menyatakan munculnya ialah selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihissalam, maka dabbah akan muncul melata di atas muka bumi. Ada yang menyatakan ia muncul sebelum sedikitnya daripada terbit matahari di sebelah barat, dia muncul dulu. Ada juga yang menyatakan dia muncul selepas daripada terbitnya matahari di sebelah barat. Peristiwa yang dahsyat ini dinyatakan, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-82, Allah menyatakan, dan apabila sampainya masa berlakunya hukuman ke atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang, dabbah sejenis binatang daripada bumi, keluar daripada bumi, yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Imam At-Tabari dia menjelaskan tentang ayat wa idza waqa'al qawl, surah An-Naml ayat 28. Kebanyakan ulama menyatakan
Dabbah ini keluar apabila manusia tu, masa tu, keadaan manusia pada masa tersebut tiada lagi di kalangan manusia yang menyeru kepada ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Tak ada dah masa itu. Dan tak ada dah pada waktu tersebut. Imam Tabari menyatakan manusia yang mencegah daripada perkara kemungkaran. Tak ada. Orang buat jahat tak ada siapa tu. Tak ada siapa yang mengajak, menyeru membuat makruf, kebaikan. Tak ada. Orang ajak nak mari sembahyang, orang ajak nak buat zakat, orang ajak nak taat pada perintah Allah, nak taat pada Quran. Tak ada. Maksiat buat dengan terang-terang, jelas-jelas, nyata-nyata. Bila berlaku sedemikian, Imam At-Tabari kata masa tu dabbah muncul. Dabbah ni keluar. Disebut juga oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir dia sebut, dia menafsirkan ayat wa iza waqa'al qaum. Binatang ni dia keluar pada akhir zaman. Waktu dia keluar tu manusia semua rosak. Semua manusia telah rosak. Manusia yang ada tu semua meninggalkan segala perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah orang yang ikut Islam masa tu, tuan-tuan masa tu. Mereka menukar perkara hak kepada kebatilan. Hak benar dia tukar jadi batil. Jadi terbalik habis. Hidup dalam keadaan kegelapan kembali. Balik pada zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Waktu itulah Imam Ibn Katsir menyatakan akan keluar binatang tersebut. Imam Al-Qurtubi dia menyatakan ayat Allah Ta'ala di dalam ayat waqa'al qaum wa iza waqa'al qaum. Imam Al-Qurtubi menyatakan di antaranya ialah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berlaku hukuman. Yang dimaksudkan berlaku hukuman itu ialah apabila dimatikan para alim ulama. Waqa'al qaum itu berlaku hukuman pada siapa? Manusia pada masa tersebut, ketika mana dabbah ini muncul, ulama dah tak ada. Semua ulama dimatikan. Masa tu ilmu hilang, diangkat ilmu. Ini di antara tanda kiamat. Bila ulama mati, meninggal, ilmu ni diangkat. Ilmu apa? Ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terangkatnya Al-Quranul Karim. Terangkat Al-Quranul Karim. Akhir zaman Al-Quran ini diangkat. Dengan maksud apa? Hilang. Bukan hilang, maknanya orang tak pandai, tak reti sebab ulama tak ada. Maka Imam Al-Qurtubi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, bacalah Al-Quran sebelum daripada ianya diangkat. Tuan-tuan baca Quran, akan tiba Quran akan terangkat. Orang tak tahu dah baca Al-Quran. Lalu ditanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, sedangkan Al-Quran ni adalah satu mazhar mukjizat pada Nabi SAW, yang mana di antara kelebihan Al-Quran yang Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga, ialah disimpan Al-Quran ini di dada orang-orang yang menghafaz Al-Quran.
Di antara mukjizat Allah Ta'ala pelihara Al-Quran. Lalu jawab Abdullah radhiyallahu an, dia menyatakan, Ibnu Mas'ud menyatakan, dia menyatakan malamnya orang yang hafal Quran malam dia masih ingat. Sampai waktu orang yang hafal Quran ni malam dia masih ingat, dia masih hafal. Pagi esoknya ianya hilang di dadanya dan dia lupa akan la ilaha illallah. Dia lupa dah la ilaha illallah, dia lupa dah Quran hak ada dalam dadanya. Dia mengambil kata-kata jahiliah, mengambil syair-syair jahiliah, maka ketika itu jatuhlah ketetapan hukum ke atas mereka. Maka keluarlah masa itu adabah. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, pengarang kitab Tafsir Al-Munir, dia menyatakan pada akhir zaman, ketika mana manusia sudah berada dalam suasana keadaan kerosakan, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Saya sebut tidak menjalankan perintah-perintah Allah, menggantikan yang hak dengan perkara yang batil. Waktu tersebut manusia berhak mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang tiba hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu dia akan keluarkan dabah, binatang yang melata daripada bumi. Dia keluarkan kepada manusia. Binatang itu akan berbicara, dia akan bercakap kepada mereka, yakni manusia, yang mana pada masa itu kebajikan manusia ini dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan bercakap juga, berbicara kepada yang ada semua manusia yang ada di atas muka bumi, yang juga disebut oleh sebahagian daripada ulama yang dimaksudkan dengan dabah ialah binatang yang dikenali sebagai jassasah. Jassasah, sebelum ini kita melihat dalam satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kisah jassasah yang ditemui oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang yang berbulu panjang yang ditemui di sebuah pulau. Ini di antaranya disebut. Para mufassirin menghuraikan panjang lebar berhubung dengan peristiwa dabah ini. Di antaranya Imam Al-Wasi telah menyatakan dalam kitab Ruh Al-Ma'ani, sebenarnya binatang ini akan keluar. Di mana di kalangan manusia pada masa itu ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Di antara dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tiyalisi, Naim bin Ahmad, Abid bin Hamid, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Marduyah dan Baihaqi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takhruju dabbatul ard wa ma'aha asa Musa wa khatam Sulaiman, fatajallu wajhul mu'min bil khatami wa takhtum anful kafir bil asa hatta yajtami'an nasu 'ala al khawani wa ya'rafu al mu'minu min al kafir. Qala At-Tirmizi hadisun hasan. Keluarlah sejenis binatang di bumi, bersamanya tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Lalu ia menyapu muka orang mukmin dengan cincin dan memukul hidung orang kafir dengan tongkat.
sehinggalah berhimpun di dalam hidangan, dan mengetahuilah orang mukmin siapa dia yang kafir. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh, hadis riwayah Baridah radhiyallahu anhu katanya, zahaba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'a bil badiyati qaribin min Makkah, fa idza arada yabisah hawlaha ramlun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhrujud dabbati min hadzal mawdi'i fa idza shibrun fi shibri. Hadis yang lain, Nabi menyebut dalam satu riwayat daripada Baridah radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi sebut tentang tempat muncul dabbah. Aku telah pergi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke suatu tempat di kawasan pendalaman yang hampir dengan kota Mekah. Tiba-tiba ada satu kawasan tanah kering dikelilingi oleh pasir. Tanah kering keliling dia pasir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabbah binatang itu akan keluar di tempat ini. Ditunjuk tempat yang kering itu keliling pasir, di mana tempat yang ditunjuk itu lebih daripada sejengkal. Maknanya dekat dengan Mekah. Dabbah ini akan keluar. Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb di dalam kitab Fi Zilalil Quran, sesungguhnya telah menyebut berita keluar binatang tersebut oleh hadis-hadis yang banyak. Setengahnya hadis-hadis sahih. Di dalam hadis yang sahih itu tidaklah menyebut sifat binatang. Hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang kemunculan dabbah ni, tuan-tuan muslim-muslimat, tak ada pun yang menyebut tentang sifat. Guana binatang, kaki dua ke, kaki empat ke, ada sayap ke, ada bulu ke, kala apa, muka macam mana, ada paruh macam, tak ada. Cuma disebut secara umum tentang dabbah, binatang yang keluar ini. Maka cukuplah kita berpegang dengan nas-nas Al-Quran dan hadis sahih yang menyatakan keluarnya binatang itu menjadi sebahagian tanda-tanda kiamat. Tak perlulah kita nak kaji, kita nak cari binatang ni macam mana. Tak payah. Itu bukan tugas kita. Kerja kita ialah kita beriman bahawa dabbah ini makhluk binatang yang akan muncul. Kita yakin dia muncul bila dekat dengan hari kiamat. Di mana dia muncul tak payah kaji. Mekah ke mana, ada pendapat lain bukan Mekah, tak payah. Tak perlu kita pening kepala. Yang perlu kita siap sedia binatang ni muncul, dan bila muncul ia adalah merupakan tanda dekatnya kepada hari kiamat. Sesungguhnya berlakunya ia apabila munculnya ia dabbah ini, maka habisnya masa untuk bertaubat. Benarlah keputusan kepada mereka yang tidak ada pada masa itu, lalu tidak diterima taubat mereka yang lain, yakni yang ada pada masa itu. Sesungguhnya diputuskan kepada mereka dengan apa yang dilakukan oleh mereka pada masa itu. Ketika itu Allah mengeluarkan kepada mereka binatang yang bercakap kepada mereka, sedangkan binatang biasanya tidak bercakap, atau percakapannya tidak dipahami oleh manusia. Tetapi pada hari itu mereka boleh memahaminya. Dan mereka pun tahu bahawa itu adalah perkara luar biasa yang menceritakan tentang tanda hampir berlaku kiamat.
sedangkan mereka sebelumnya tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan tidak percaya kepada hari yang dijanjikan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah menghafaz satu hadis yang tidak lagi aku melupai. Setelah aku mendengarnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwal al-ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah 'ala an-nasi duha wa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala isriha qariban, akhrajahul Muslim. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama, tanda-tanda yang besar yang dimaksudkan itu tanda besar. Dalam hadis ini dia kata bila dia dengar hadis ni dia ingat pasti sudah, dia tak akan lupa bila dengar daripada Nabi. Nabi menyebut tanda kiamat yang pertama, iaitu tanda-tanda besar yang keluar naik matahari daripada sebelah barat. Itu tanda yang pertama dia kata. Dan terkeluarnya sejenis binatang, keluar sejenis binatang dabah yang keluar kepada manusia. Dia keluar bila waktu duha. Waktu duha dabah itu keluar daripada bumi. Waktu pagi. Yang mana dulu di antara keduanya Nabi sebut, yang mana dulu di antara keduanya, di antara terbit matahari sebelah barat dulu ke atau dabah yang keluar dulu. Itu maksud Nabi SAW. Di antara kedua ni tak tahu mana dulu. Boleh jadi matahari terbit di barat dulu baru keluar binatang dabah. Boleh jadi dabah keluar dulu, binatang ni keluar dulu, barulah terbit matahari di sebelah barat. Wallahu a'lam. Di antara keduanya tidak diketahui mana yang dulu, cuma jarak masa di antara keduanya. Sekiranya matahari terbit daripada sebelah barat dulu baru keluar dabah, jarak masa di antaranya sangatlah dekat, sangatlah hampir. Maknanya kalau dabah keluar dulu, masa dia tak lama matahari akan terbit daripada sebelah barat. Menurut pendapat Abdullah bin Umar bin Al-As, binatang itu adalah Al-Jassasah yang disebut dalam kisah Dajjal yang kita baca sebelum ini. Kisah Dajjal, seekor binatang Jassasah yang bulunya panjang yang ditemui di sebuah pulau, itu dimaksudkan itulah dabah. Tetapi pendapat yang kuat daripada ulama menyatakan dabah adalah binatang yang berbeza daripada Jassasah yang akan keluar daripada perut bumi bila tiba waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena faham yang kita dapat pada pagi ini ialah tanda kiamat yang besar. Berlaku tanda kiamat besar tu bila? Wallahu a'lam. Tugas kita adalah beriman, dan tugas kita ialah kita sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan masa yang masih ada, dalam umur yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kesempatan umur waktu masa kita untuk kita melipat kali gandakan amal ibadah, kebaikan, kebajikan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita meninggalkan segala perkara-perkara yang menjadi tegahan, larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala tetapkan iman kita, tetapkan Islam kita, sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا استجاب له. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.